Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah hal ehwal agama sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan 2025 yang bertimakan membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi Belanjawan tahun 2025, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah diperuntukkan sekitar 2 bilion ringgit yang merangkumi 3 ikhtiar utama, iaitu ikhtiar 29 Daya Cipta Kewangan Islam, ikhtiar 30 Pembangunan Industri Halal dan ikhtiar 54 Syiar Islam. Seramai 14 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama, termasuk Tumpat, Jelebu, Jelun, Kuala Krai, Jerai, Kuala Kangsar, Temerloh, Kalabakan, Beaufort, Bagan Serai, Ampang, Alusta, Langkawi dan Kuala Kerau. Tahsin Yang Dipertua, bagi menggulung perbahasan belanjawan kali ini, izinkan saya menjawab isu-isu berkaitan hal ehwal agama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat secara rangkuman mengikut kluster dan kategori seperti berikut. Yang pertama, pengurusan dan pembangunan halal. Yang kedua, kesejahteraan modal insan. Yang ketiga, kemuliaan dan pemerkasaan undang-undang syariah. Yang keempat, pengurusan haji. Dan yang akhir sekali, kehormatan institusi Islam. Saya mulakan Tahsin Yang Dipertua, pembangunan dan pengurusan halal. Yang Berhormat Kuala Krai telah membangkitkan isu proses kos sijil serta tindakan kerajaan dalam meningkatkan kefahaman masyarakat bagi mengelakkan stigma negatif terutama masyarakat bukan Islam. Tahsin Yang Dipertua, sebagai pihak berkuasa berwibawa Persijilan Halal Malaysia, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui JAKIM dan MAIN serta JAIN sentiasa komited untuk memastikan kualiti pensijilan halal yang dikeluarkan terus terjamin dan boleh diyakini. Sebagai badan pensijilan yang mendapat akreditasi ISO IEC 17065 daripada Jabatan Standard Malaysia ataupun JSM, JAKIM diaudit secara tahunan oleh JSM bagi memastikan pengurusan pensijilan halal sentiasa mematuhi standard yang ditetapkan, termasuklah dari aspek integriti dan kesaksamaan. Walaupun tempoh pemprosesan pengeluaran sijil halal dikurangkan, prosedur dan piawaian yang ditetapkan masih perlu dipatuhi. Bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan tempoh pensijilan halal, JAKIM dan MAIN serta JAIN juga berusaha menambah baik dari semasa ke semasa elemen yang mempunyai kaitan dengan tempoh pensijilan halal merangkumi sumber manusia, sistem, logistik dan sebagainya. Ini kerana pensijilan halal bukanlah bergantung sepenuhnya kepada proses semakan dokumen dan pengauditan semata-mata, bahkan turut melibatkan elemen-elemen tersebut. Kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk menggalakkan permohonan sijil pengesahan halal Malaysia dan meningkatkan kesedaran pihak industri mengenai pensijilan halal Malaysia. Kerajaan pusat dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa bekerjasama dengan agensi pembimbing berkaitan pembangunan industri seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Lembaga Perusahaan Pekebun Kecil (LISDA), Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian (MERDI), Unit Peneraju Agenda Bumiputra Teraju, SME Corp dan rakan strategik seperti Maybank, Bank Islam untuk membantu industri-industri ke arah pensijilan halal Malaysia. Kerjasama yang dilaksanakan ini merupakan inisiatif bersepadu bagi memastikan setiap agensi dan kementerian terlibat menggerakkan peranan dan tanggungjawab serta fungsi masing-masing untuk memperkasa pensijilan halal Malaysia.
Bimbingan dan fasilitasi melalui program-program yang dianjurkan turut membantu memberi kefahaman mengenai isu-isu yang sering dibangkitkan, termasuklah kesukaran mendapatkan persijilan halal. Inisiatif seumpama ini juga membolehkan usahawan mendapatkan maklumat yang tepat dan menyeluruh mengenai keperluan dan syarat pensijilan halal Malaysia. Sebagai contoh, JAKIM juga turut bekerjasama dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk menggalakkan dan mempertingkatkan jumlah usahawan halal di kawasan rawat dan rehat RNR. Kerjasama ini merupakan inisiatif strategik yang digerakkan untuk membantu syarikat konsesi di bawah LLM serta menggalakkan usahawan tersebut memohon sijil halal Malaysia. Pelbagai sesi bimbingan dan klinik halal telah dianjurkan hasil kerjasama tersebut untuk memastikan pihak industri yang menjalankan perniagaan di kawasan RNR memahami proses permohonan SPHM sebagai salah satu persiapan dan persediaan untuk memohon sijil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya juga ingin kepastian. Sebelum itu saya ucap terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan, khususnya kolaborasi dengan pihak lebuh raya dan sebagainya. Tetapi saya inginkan kepastian ialah adakah juga terdapat kolaborasi dengan pihak MHB untuk food court ataupun medan selera di lapangan terbang seluruh negara, dan juga di pasaraya besar, mall-mall besar macam Pavilion, macam banyak lagi mall-mall yang ada di Malaysia ini yang kebanyakannya tidak mempunyai sijil halal. Jadi ini juga perlu diambil perhatian kerana melibatkan pengunjung luar, pelancong asing yang datang ke Malaysia yang boleh bila tengok kedai-kedai di Malaysia ini dikira sudah halal walaupun tidak ada sijil halal dan dikuasai oleh bukan Islam. Terima kasih. Sila Menteri. Berhormat Kuala Krai, saya boleh sahkan kita memang, pihak JAKIM memang ada kolaborasi dengan mall yang besar. Contohnya baru-baru ni kita ada buat kolaborasi dengan Ion Mall. So jadi kolaborasi tersebut sangat penting dan kita akan terus mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk memastikan lebih ramai syarikat-syarikat dan usahawan-usahawan untuk mendapatkan sijil halal. Terima kasih, Yang Berhormat. Oleh itu, sebagai pihak berkuasa berwibawa yang dilantik bagi menguruskan aktiviti persijilan halal, JAKIM perlu sentiasa memastikan elemen kesaksamaan ataupun dengan izin impartiality dilaksanakan, yang merupakan salah satu prinsip bagi sebuah badan persijilan yang diiktiraf di bawah standard ISO IEC 17065. Yang Berhormat Kuala Kangsar pula ingin tahu beberapa perkara seperti kos perkhidmatan konsultansi yang membebankan dan serta halangan-halangan yang melambatkan proses kelulusan sijil halal kepada peniaga. JAKIM telah mengeluarkan Perkeliling Persijilan Halal Malaysia bilangan 1 tahun 2014 mengenai keputusan JAKIM, JAIN dan MAIN yang berkaitan dengan permohonan pensijilan halal Malaysia hendaklah diurus secara terus oleh pemohon tanpa melalui pihak ketiga. Keputusan yang dipersetujui bersama JAKIM dan JAIN melalui mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Pensijilan Halal bilangan 2 2014 ini bertujuan untuk memastikan pemohon memahami segala syarat, keperluan, peraturan dan prosedur pensijilan halal sebelum membuat permohonan dan seterusnya lebih bertanggungjawab terhadap pematuhan sistem kawalan halal dalam syarikat. Walau bagaimanapun, melalui perkeliling tersebut juga, JAKIM dan MAIN tidak menghalang pihak syarikat untuk melantik pihak-pihak tertentu bagi membantu dan membimbing industri dalam membangunkan sistem pengurusan halal dalam masyarakat ke arah mematuhi segala keperluan pensijilan halal. Dalam urusan pelantikan konsultan oleh pihak syarikat, ia adalah berdasarkan pemilihan dan persetujuan pihak syarikat sendiri tanpa apa-apa campur tangan atau keterlibatan
di pihak JAKIM ataupun MAIN. Pelantikan tersebut adalah di bawah tanggungjawab syarikat dan ianya tidak akan mempengaruhi keputusan permohonan persijilan yang dikeluarkan oleh JAKIM atau MAIN maupun JAIN. Permohonan sijil pengesahan halal Malaysia SPHM kini adalah mudah dan boleh dilakukan secara atas talian. Segala syarat dan keperluan permohonan sijil dinyatakan secara jelas dalam Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik tahun 2020 dan Sistem Pengurusan Halal Malaysia 2020. Kedua-dua dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan rujukan utama dalam pengurusan pensijilan halal Malaysia, sekaligus boleh dijadikan rujukan oleh pihak industri untuk memohon sijil. Permohonan yang lengkap dan memenuhi segala keperluan serta syarat yang ditetapkan akan diberikan sijil pengesahan halal setelah proses yang sepatutnya selesai dijalankan. Pihak JAKIM dan MAIN sentiasa menyediakan ruang dan platform kepada pihak industri untuk mendapatkan maklumat serta panduan bagi memohon SPHM melalui program bimbingan dan fasilitasi klinik halal yang dianjurkan secara berkala. Ia menjadi platform yang boleh dimanfaatkan oleh pihak industri untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai persijilan halal Malaysia. Program Halal on Track yang dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama MAIN ataupun JAIN pada 19 Oktober 2024 yang lalu di Kuantan, Pahang merupakan ilham daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang digerakkan sebagai platform membantu industri ke arah persijilan halal Malaysia. Yang Berhormat Menteri, sikit. Berkaitan dengan sijil halal ini, ada beberapa restoran tertentu yang meletakkan label pork free dan dia kadang-kadang boleh mengelirukan orang Islam bila pork free itu macam seolah-olah halal tetapi mereka tidak ada sijil halal secara betul daripada JAKIM. Jadi apa tindakan di peringkat JAKIM untuk memastikan bahawa umat Islam tak terkeliru walaupun pork free tetapi masih boleh dipertikaikan status halal dia. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pekalian Cepa atas soalan tadi. JAKIM akan meneruskan segala usaha dan inisiatif untuk memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat Islam dan sesi pencerahan yang dijalankan oleh pihak JAKIM ini melalui bahagian halal JAKIM ini diteruskan sama ada di media-media masa untuk memaklumkan kepada pihak masyarakat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih restoran ataupun tempat untuk mereka pergi cari makanan dan sebagainya. Speaker, Menteri Ampang. Ya, Ampang. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga tertarik ataupun ingin menyambung sedikit tentang berkaitan halal ini. Sebenarnya ada sudut pandang pengguna yang perlu kita pastikan juga supaya kita amat orang kata boleh menggunakan ataupun mengguna pakai perkara yang berkaitan dengan halal, terutama F&B. Jadi saya ada cadangkan ataupun saya ada bangkitkan dalam perbahasan yang lepas bahawa kaedah yang mungkin kalau sebelum sampai halal tu ataupun persijilan halal, selain daripada istilah-istilah no pork dan sebagainya itu, ada satu usaha yang telah pun dibuat oleh HDC, Mimos Berhad dan Webhouse Teknologi Sdn Berhad untuk mengenal pasti bahawa ingredient makanan yang ada untuk kita consume itu atau mengguna ataupun kita ambil itu telah pun bebas daripada perkara-perkara yang tidak diterima dalam Islam ataupun tidak halal lah. Jadi apakah kerajaan mengambil maklum dan akan melaksanakan supaya sebelum mendapat persijilan halal itu, kita juga ada satu persijilan yang sebenarnya telah pun mengiktiraf bahawa kandungan makanan kita itu telah pun
bebas daripada halal. Walaupun kita tahu bahawa halal itu ada spesifikasi lain yang perlu dipenuhi sebelum sijil halal itu dapat. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Nampang. Saya akan mengarahkan pihak JAKIM untuk mempertimbangkan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Nampang sebentar tadi. Selain daripada itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pekalan Cepa tadi. Itu saya ingin menganjurkan kepada masyarakat Islam khususnya untuk membuat sekiranya ada sebarang penyalahgunaan sijil halal ini, untuk mereka ni buat aduan sama ada kepada JAKIM ataupun kepada Kementerian Pengguna. Speaker, kalau kerau. Ya, kalau kerau. Terima kasih, Pak Speaker. Terima kasih, Menteri. Sikit je, saya nak tanya, adakah tidak ataupun lawatan berkala, terutamanya kepada kedai-kedai yang dipunyai oleh bukan Islam, ya, tetapi dia juga buka satu premis di tempat-tempat yang menggunakan pakai pekerja Islam, sedangkan ketika dia membeli barang mentah keseluruhannya itu disekalikan dalam pembelian itu. Ada tak pemantauan? Terima kasih. Sila, Menteri. Yang Berhormat Kuala Kerap, daripada sudut pemantauan itu memang JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pengguna sentiasa mengadakan kerjasama untuk membuat pemantauan tersebut. Saya kira itu yang dilakukan oleh pihak JAKIM. Terima kasih. Terima kasih. Yang tersini betul, saya sambung. Pada Silakan. masa ini JAKIM juga telah mengiktiraf 38 penyelia latihan halal ataupun PLH di bawah Majlis Profesional Halal dan 39 rakan strategik Malaysia International Halal Academy MIHA sebagai pemudah cara bagi memastikan lebih ramai peniaga untuk mendapatkan sijil halal. Peranan utama PLH adalah menyediakan program latihan halal, termasuklah apa-apa khusus berkaitan industri halal selaras dengan ketetapan keperluan pelantikan eksekutif halal yang memiliki sijil eksekutif halal bagi kategori industri besar dan sederhana. Ini bertujuan mengukuhkan tahap profesionalisme eksekutif halal yang berkhidmat dengan industri pemegang SPHM, manakala berfungsi untuk menjalankan program pembangunan kapasiti halal kepada industri dalam dan juga luar negara. Saya yang betul, Yang Berhormat Nampang pula mencadangkan supaya ada satu badan atau jabatan khas persijilan kualiti bagi proses pengeluaran sijil halal oleh SIRIM, bertujuan untuk memastikan proses pengeluaran sijil halal mematuhi piawaian yang bersesuaian agar agenda pensijilan halal dapat berjalan dengan lancar dan proses pengeluaran sijil halal yang lebih adil. Dalam konteks ini, Yang Berhormat Nampang, kerajaan sentiasa berusaha bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan pensijilan halal dilaksanakan secara teratur, efisien dan berintegriti. Sejajar dengan itu, semakan dan penambahbaikan terhadap prosedur, peraturan, undang-undang, sistem dan aplikasi yang berkaitan pensijilan halal sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi mencapai matlamat tersebut. Sebagai pihak berkuasa berwibawa pensijilan halal, JAKIM bertanggungjawab untuk memastikan setiap pengesahan halal yang dilakukan adalah mematuhi piawaian yang ditetapkan, terutamanya dalam aspek syariah, berintegriti dan boleh diyakini. Selain mendapat keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna, kredibiliti pensijilan halal Malaysia juga telah diiktiraf sehingga ke pesada dunia melalui akreditasi standard antarabangsa di bawah MSISO IEC 17065/2012 yang diperolehi JAKIM pada 10 Oktober 2020 daripada Jabatan Standard Malaysia JSM. Sistem akreditasi JSM ini
adalah mengikut standard antarabangsa ISO IEC 17011 bagi memastikan perkhidmatan akreditasi yang diberikan adalah berkecuali, tidak bersifat diskriminasi dan berwibawa. ISO ataupun IEC 17065 merupakan penanda aras antarabangsa terhadap keupayaan sesebuah badan persijilan menjalankan fungsi-fungsinya secara sistematik, telus dan berkesan. Pengiktirafan ini sekaligus telah meletakkan JAKIM sebagai badan persijilan halal yang mematuhi sepenuhnya keperluan, standard dan perundangan yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO). JAKIM turut mendapatkan khidmat latihan dan konsultasi daripada pihak SIRIM mengenai sistem kualiti ISO IEC 17065 2012 dari aspek keperluan, struktur, proses, pengurusan, teknikal dan sebagainya di peringkat awal pembangunannya bagi menghasilkan dokumen kualiti dan prosedur yang diperlukan. Selain itu, pada 20 April 2022 yang lalu, 2022, Pusat Analisis Halal Malaysia JAKIM telah berjaya memperoleh akreditasi MS ISO IEC 17025 2017 yang telah memberi pengiktirafan kepada makmal analisis JAKIM untuk mengendalikan ujian persampilan dengan cekap dan diyakini. JAKIM akan terus komited dalam mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memenuhi keperluan akreditasi sebagai badan persijilan di bawah standard berkenaan melalui pemantauan secara berkala daripada JSM pada setiap tahun. Berdasarkan kredibiliti persijilan halal Malaysia. Saya betul. Saya minta ada tajuk-tajuk lain yang lebih penting lagi, insyaAllah. Mungkin guru kafar mungkin boleh respon yang tu. Jeren apa ni? Ingat mungkin boleh Menteri tukar tajuk. Ikut suka dia lah. Dia sedang menjawab. Sagi dia siapa? Silakan. Tak boleh yang tu. Silakan. Yang tak sempat nanti kita ya. Yang lain juga jawab tulis. Silakan. Kerajaan berpandangan bahawa cadangan supaya ada satu badan atau jabatan khas persijilan kualiti bagi proses pengeluaran sijil halal oleh SIRIM perlu diteliti secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya pergi kepada kluster yang kedua Tasi Yang Di-Pertua, iaitu berkaitan dengan kesejahteraan modal insan. Yang Berhormat Jerai ingin tahu apakah usaha kerajaan dalam menyediakan modul latihan dan kaedah pengajaran yang berkesan kepada guru-guru kafar termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang Berhormat juga menggesa kerajaan agar mempertimbangkan pemberian jawatan tetap dan berpincin kepada guru kafar. Tasi Yang Di-Pertua, setiap tahun JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri menyediakan latihan kompetensi dan keguruan kepada guru-guru kafar seluruh Malaysia mengikut keperluan semasa selari dengan arus kemodenan teknologi masa kini dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi memastikan sesi PDP berjalan dengan lebih menarik dan menyeronokkan. JAKIM juga turut menyediakan latihan menggunakan sistem Smart Murabbi yang boleh diakses setiap masa kepada guru kafar seluruh Malaysia. Kerajaan melalui JAKIM sentiasa berusaha memelihara dan meningkatkan kebajikan 35,000 guru kafar yang merupakan jentera utama pemerkasaan pembelajaran pendidikan Islam di negara ini. Dalam hubungan ini, JAKIM telah selesai melaksanakan sesi libat urus bersama agensi pelaksana kafar negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mulai tahun 2022 hingga 2024. 13 buah negeri telah bersetuju supaya jam dan hari bekerja guru kafar diselaraskan dan ditingkatkan demi mewujudkan penjawatan guru kafar. Manakala hanya 47% ketersediaan premis yang bersesuaian ke arah 5 hari persekolahan kafar. Selaras dengan keprihatinan masyarakat terhadap guru kafar dan seiring dengan usaha
mempertimbangkan pemberian jawatan tetap dan berpencen kepada guru kafar, maka pelaksanaan rintis kafar perdana akan dilaksanakan bagi membolehkan jam dan hari bekerja guru ditingkatkan. Justru perbincangan selanjutnya akan diadakan bersama Kementerian Kewangan Malaysia bagi permohonan rayuan bayaran allowance kepada guru kafar rintis tertakluk kepada keadaan semasa kewangan negara dan kelulusan pihak yang berkaitan. Terima kasih yang betul yang berhormat Buford. Memohon. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Cuma rungutan di peringkat lapangan guru kafar dan penyelia kafar itu sendiri dengan peningkatan gaji RM1,700, adakah ke arah rintis yang cuba disebutkan tadi ini meningkat hingga ke 1,500? Sekian. Muhammad, yang itu kita akan perbincangan akan diadakan antara pihak JAKIM dengan pihak MOF. Yang berhormat Buford memohon agar kerajaan membina sekolah kafar baru di kawasan Buford untuk kegunaan pelajar. Telah mencecah 100 orang memandangkan bangunan sedia ada berada dalam keadaan usang. Kerajaan Madani melalui Kementerian Kewangan kepada JAKIM telah menyediakan satu peruntukan khas bantuan selenggara dan naik taraf Institusi Pendidikan Islam IPI. Bantuan ini telah bermula sejak 2019 lagi. Bagi tahun 2024, Kerajaan Madani telah memperuntukkan sebanyak 150 juta ringgit bagi tujuan ini. Melalui garis panduan peruntukan khas ini, kategori IPI yang layak memohon bantuan ini adalah institusi pondok swasta, institusi tahfiz swasta, sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta, sekolah agama negeri, sekolah menengah agama negeri dan kelas Al-Quran dan Fardu Ain kafar di premis bukan kerajaan. Manakala skop peruntukan bagi bantuan peruntukan khas ini pula meliputi keselamatan selenggara dan naik taraf infrastruktur, pencegahan kebakaran, pendawaian elektrik selenggara dan naik taraf bangunan dan sistem perpaipan. Yang berhormat Menteri, jam telah menunjukkan pukul 1 yang patut kita berehat. Menteri ada berapa minit lagi nak habiskan? Saya habiskan yang ni. Dalam 3 minit boleh? Ya, boleh. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. 3 minit lagi. Yang selebih tu saya akan bagi jawapan bertulis. Okey, silakan. Berkenaan cadangan YB Buford untuk membina bangunan baru premis kafar tersebut, ianya tidak termasuk dalam skop yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam garis panduan syarat seperti mana yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Namun bagi sebarang cadangan pembinaan bangunan baru untuk menggantikan bangunan sedia ada yang telah usang, pihak sekolah kafar disarankan untuk memajukan permohonan peruntukan kepada pihak ICU. Manakala bagi premis kafar yang menggunakan bangunan sekolah bantuan kerajaan, permohonan pembinaan bangunan baru boleh dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi lain yang berkaitan. InsyaAllah saya akan mengarahkan pihak JAKIM untuk memberi kerjasama dan membantu merealisasikan hasrat yang berhormat Buford. Yang berhormat Kalabakan memohon agar kerajaan memantau dan mengawal selia aktiviti di madrasah serta pusat tahfiz secara berpusat melalui kerjasama dengan kerajaan negeri. Kerajaan memberi penekanan serius terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh madrasah serta pusat tahfiz. Semua madrasah dan pusat tahfiz diwajibkan mendaftar dengan pihak berkuasa agama negeri seperti mana yang diperuntukkan di dalam enakmen pengawalan sekolah-sekolah agama Islam di negeri-negeri. Hal ini adalah bertujuan supaya penubuhan madrasah atau pusat tahfiz adalah menepati piawaian serta tidak menjalankan aktiviti-aktiviti yang menyeleweng ataupun melanggar undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun bagi madrasah ataupun pusat tahfiz,
yang terlibat dengan salah laku jenayah seperti penderaan dan liwat, kes tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berkuasa iaitu PDRM berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan bagi menjalankan siasatan. JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri sentiasa memberi kerjasama penuh kepada PDRM menerusi libat urus untuk memastikan tindakan yang tepat dapat diambil terhadap kes-kes ini. Terima kasih, saya rasa itu jawapan pesan yang saya berikan dan insyaAllah saya berjanji untuk menyerahkan dan jawapan lisan pada baki soalan yang dikemukakan. Terima kasih. Terima kasih, Mohd.